Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, berkumpullah seluruh makhluk di seluruh dunia ni. Nak buat sesuatu, Allah tak izin takkan dapat. Berkumpul semua makhluk seluruh dunia ni, berusaha untuk mencegah wabak corona ni daripada merebak, takkan dapat, melainkan diizinkan oleh Allah SWT. Jadi tiada yang berkuasa membuat apa saja, melainkan dengan izin Allah. Tak ada satu. Tiada yang berkuasa, tiada yang boleh bagi faedah, tiada yang boleh bagi bahaya, melainkan Allah. Semua benda yang kita nampak, yang kita tak nampak, dia tak boleh bagi faedah, dia tak boleh bagi bahaya, melainkan diizin oleh Allah SWT. Ini muada dah mati ke tahap yang Allah mahu. Kalau tidak, hidup kita di dunia duka cita, sedih, susah hati. Jadi siapa yang menunaikan hak kalimah ni, dia akan dapat hidup tenang, tenteram, suka hati, gembira lah. Yang tak menunaikan hak kalimah ni, dia dapat duka cita, kesusahan. Jadi apa dia hak kalimah ni? Ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Cara Muhammad SAW ni maknanya dengan korban harta diri termasuk. Jadi kalau kita tak buat kerja tu, mana kita tidak menunaikan hak kalimah. Dan oleh itu kalimah tu tak dapat masuk dalam hati. Allah SWT tak buat kalimah tu masuk dalam hati, maknanya Allah tak bagi kita iman dan Allah tak bagi kita amal bagus. Akibat dari itu duka cita. Dan kita dapat apa? Bala. Kenapa duka cita? Sebab dapat bala. Bala bencana. Tak ada orang gembira dapat bala bencana ada. Yazid gembira bila bala bencana. Tak ada. Tak ada satu manusia akan gembira dapat bala bencana, dapat bala bencana, tak ada. Dia akan dapat duka cita. Sebab itu orang yang tak menunaikan hak kalimah ni, tak buat kerja mengajak manusia supaya kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan yang baru suka sehingga Allah suka ni, maka kalimah tu tak akan masuk dalam hati dia. Akibat dia tu, maksudnya iman dia takkan naik. Naik tak. Jadi dia tak ada iman lah, maka amal dia tak baik. Akibat dia tak ada iman dan amal tak baik, dapat bala. Betul tak? Bila dapat bala, dapat duka cita. Itu maksud hadis tu ditafsir. Semua yang mengucap akan dapat faedah, melainkan yang tak menunaikan haknya. Tak? Jadi semua orang mengucap ni patut dapat faedah. Dia punya, jika dia menunaikan haknya. Itu maksudnya.
ditanya kepada Nabi, apa haknya? Nabi bilang, bila mungkar berlaku depan mata dia tak cegah. Maknanya buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran lah. Orang bukan Islam tu depan mata, kawan, teman, sahabat, bergaul, kan? Tapi tak dicegah mungkaran, tak? Mana kita tak tahu dia kafir? Kita tahu. Dia sendiri kata. Tapi kita tak cegah. Itu termasuklah. Maka kita tidak akan, kita tengok orang Islam tu, dia tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Kawan kita, teman kita, orang kampung kita. Lepas tu dia tak sembahyang. Dia tahu. Tapi kita tak cegah. Bila kita lihat mungkar dengan mata, kita tahu, tapi tak buat. Inilah namanya mungkar yang tak dicegah. Jadi di antara orang Islam ni yang Allah marah sangat tak buat kerja ni, orang alim, orang belajar agama, orang kata diri dia dakwah, orang dakwah, yang Allah marah. Yang tak beragama sangat tu marah juga, tapi kurang marah. Orang yang dikata ustaz, alim, dia tak buat kerja ni. Orang yang dikenal dakwah, sana sini keluar, tak buat. Mesti lebih berdosa lagi. Dia macam tu. Kita faham tu, yang makin diberi oleh Allah nikmat, makin diazab kalau tak bersyukur. Orang yang beri taufik belajar agama, buat kerja dakwah, belajar kurang 4 bulan, belajarlah tu. Lepas tu tak amal kan. Tahu tu. Ada hadis dia dekat fadilat amal. Semua yang mengucap kalimah ni dia beri faedah. Melainkan apa faedah dia? Hilang duka cita. Dan tidak ditimpa bala bencana. Jadi tidak ditimpa bala bencana tu equal to tidak duka cita lah. Dan ditimpa bala bencana equal to duka cita. Tak ditimpa bala bencana equal to gembira lah tuan. Apa bala bencana? Bukannya taufan je, gempa bumi, kan? Bala bencana termasuk kesempitan hidup lah. Hilang keberkatan hidup. Macam Zaidi, hilang keberkatan. Gaji banyak, kan? Masa bagi banyak, duit tak ada. Tak cukup je. Bini kerja, dia kerja, anak-anak dah besar semua kerja, masih kereta kena tarik. Macam Yazid. Betul tak? Bini kerja, dia kerja, anak kerja. Itu namanya bala. Kita jangan ingat tu bukan bala. Bala ni hilang semua keberkatan. Hilang keberkatan tu bala lah tuan. Bila keberkatan ada, dia tak ada apa, semuanya selesai masalah. Sikit cukup. Bila dia sikit, Allah tak bagi dia bala bencana, apa hal? Tak masalah kan? Kalau sikit pun semua boleh selesai. Macam Rashidi, hilang bala bencana banyak. Bala bencana apa? Kesempitan hidup. Salah satunya, bukannya kira taufan nak pergi datang kat dia, ataupun dia kena langgar motorkar, itu antaranya jugalah bala kan. Jatuh motor, kaki patah, itu pun bala juga. Banyak bentuk bala. Tapi salah satu yang sangat biasalah, bala kesempitan hidup. Tak cukup. Ini masalah sejagat. Hampir kena kat semua orang. Inilah bala bencana yang menimpa Rashidi. Bila Azri dia nak pergi keluar pintu, dia kata nak pergi mana? Nak pergi kursus.
sejauh bila nak bekerja dengan orang aja, kerja sendiri. Dia nak menghadiri kursus tu, mengajar dia kerja sendiri. Untuk apa tu? Untuk dapat banyak duit. Saya bilang jangan. Kerja yang kau buat sekarang ni sampai Zuhur, lepas Zuhur kau free. Buat usaha iman, usaha mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan kerja banyak. Yang penting berkat, bukan banyak, saya bilang. Dia berhenti, baru dia tahu. Sekarang ni asal dia gas. Mana baik dengan dia kerja banyak, asal tak gas. Macam Zaidi ni, banyak kerja, banyak itu, banyak duit, masalah. Dengan sikit duit, masalah tak ada. Mana bagus tuan? Tapi tuan fikir banyak duit, masalahnya tak ada, kena banyak duit. Payah nak memikirkan sikit duit tapi berkat. Yang penting tu berkat. Yang kita tak faham makna berkat ni. Berkat ni 3 keadaan. Sikit cukup, tak ada, dengan doa selesai. Yang ketiga, banyak digunakan di jalan Allah. Orang yang diberi duit banyak dan dia guna hampir semuanya di jalan Allah, orang berkat. Orang yang sikit cukup, berkat tu. Orang yang tak ada, dia angkat tangannya, selesai masalah. Itu orang yang diberi berkat. Boleh ke orang yang tak tunaikan hak kalimah ni diberi berkat? Tentu sekali tidak. Kan? Iman tak naik, amal tak jadi bagus, dapatlah bala bencana dan duka cita. Lepas tu dapat semua, apalah pasal aku ni? Susah sangat. Masalah je. Dakwah dah buat dah. Kan? Agaknya jangan buat banyak-banyak tak. Dulu dia tak buat, bila dia dah buat ada tenang sikit. Tapi dia tak cukup. Dia nak balik macam cari dunia je. Jadi dunia ni bukan banyak yang perlu. Itu tak faham. Dunia ni apa sajalah, bukan dunia je. Yang ada berkat. Yang perkataan berkat ni memang susah nak difaham dalam bahasa lain daripada bahasa Quran Arab. It is bukan blessing. Kalau kita tukar blessing, it's not the same. Blessing ni rahmat. But berkat, there's no words. That's why it's difficult to explain. In the Quran, you see, very difficult. You see? And Hanzalah, right? Dia bukan faham tu. Because apa? Berkat tak ada. Jadi bila berkat tak ada ni, susah datang. Susah maknanya bala. Itu namanya setiap yang mengucap akan dapat akan hilang duka cita dan akan terlepas dari bara bencana. Dia bahasa dia tu, hilang duka cita. Dan bila kita tunaikan hak kalimah ni, kita akan dapat hadis lah, terpelihara dari 99 keburukan tau. Yang last hilang duka cita. Bayangkan yang disebut tu, yang last 99 itu pun tak lepas. Mana yang kecil sekali lah. Nabi cakap. Jadi kalau kita ni duka cita je, maknanya kita ditimpa bala. Maknanya kita tidak tunaikan hak kalimah. Simple lah jawapannya. Twistkan aja hadis tu. Katanya tak mengaku. Kenapa Rashidi duka cita? Tidak. Sebab ditimpa bala bencana. Betul tak? Dia duka cita sebab ditimpa bala bencana. Kenapa ditimpa bala bencana? Tak tunaikan hak mengucap. Saya dah buat dah. Selalu dia mengaku dia betul buat. Buat betul tak? Dia kena menunaikan hak kalimah tu dengan cara betul. Dia apa benda yang tak betul pun Allah tak terima. Allah kena terima bila dia betul. Sebab itu betul ni penting. Orang tak tahu macam mana nak menunaikan hak kalimah ni, dia tak buat, maka tak betul lah. Buat tak betul pun tak dapat juga. Tak buat tak dapat. Buat tak betul pun tak dapat juga. Dia kena buat dan betul. Ini orang tak ada tahu di dunia ni.
Sehinggalah Allah bagi ilham saya lah. Saya buat, saya tunjuk, saya tulis, saya syarahkan. Namun orang tak nak juga tunaikan hak kalimat. Jadi bila tak nak tunaikan, Zaidi berapa lama baru datang sini? Dia bukan tak tahu saya lama, dia tahu lama. Baca tafsir Quran saya lama. Bila dia datang sini? Lama baru datang. Bodoh punya orang. It's a stupid. Kau tahu lama dah. Baru nak datang. THG. Lepas tu datang pun bukan datang betul-betul pun. Touch and go. Bila rasa nak. For him, dunia lebih penting dari segalanya. Menunaikan hak kalimah ni is not important. Berkat not important. Banyak membalik. This is wrong. Faham nak dapat banyak ni is wrong. Very wrong. Tapi semua orang nak ambil yang salah. Sebab tak faham agama. Tak faham Quran. Bila dapat sikit tu tak cukup tu. Mesti banyak lagi. Mau banyak lagi. Bila banyak, banyak lagi. Mau banyak, banyak lagi. Dah. Tak satisfied dengan sikit ni. Sebab ingat sikit ni tak cukup. Ingat sikit sama dengan tak cukup. Banyak ingat sama dengan cukup. Tak. Mana? Yang bagi cukup bukan banyak duit. Yang bagi tak cukup bukan sebab tak ada duit. Sebab Allah tak bagi cukup. Tapi Rashidi kata aku tak ada duit sekarang. Aku risau. Allah tak bagi aku cukup. Sebab dia tak betul. Allah bagi dia bala. Bencana. Dia banyak duit pun nanti tak cukup. Sekarang pun tak cukup. Bukan dia banyak duit nanti cukup. Kalau Allah bagi tak cukup, banyak pun tak cukup. Sikit pun tak cukup. Itu yang dia orang selalu mengeluh. Sikit pun tak cukup. Banyak pun tak cukup kan. Selalu tak dengar tu. Selalu kan. Kenapa cakap sikit pun tak cukup, banyak cukup? Sebab yang bagi itu sama orang Allah bagi. Bukan duit. Bila kau banyak, tak cukup juga. Macam Rashidi tempat jual tanah nanti, dapat duit. Habis cukup. Jadi yang sebenar asal masalah kita. Bukan duit tu. Masalah tu berasal dari kita. Yang tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan dengan betul. Dengan niat betul. Sehingga Allah sayang kita. Dan dengan itu Allah bagi berkat. Berkat tu tak boleh datang dengan kita tambah waktu bekerja, cari duit, banyak duit. Dia tak betul. Jadi bila kita dah ikut jalan salah sebab percaya salah, tahu salah, percaya salah, buat salah, duka cita. Hari ni dunia ni penuh dengan orang duka cita. Orang kaya pun duka cita. Orang miskin memanglah orang faham duka cita kan. Islam duka cita, tak Islam duka cita. Yang Islam tak duka cita sebab orang Islam dia duka cita sebab tak tunaikan hak kalimah. Orang kafir lagilah duka cita, dia kalimah pun tak ucap. Jadi Rashidi dia ingat ucap kalimah tu cukup lah. Lepas tu semayang lebih kurang. Khusyuk tak khusyuk, tak apa. Dah dekat 44 tahun umur, belum dapat salat khusyuk lagi. Bila nak dapat ni Rashidi? Kalau umur kau 64 nanti saya tanya, Rashidi dapat khusyuk? Tak. Lepas tu 65 tak dapat, 70 mati. Tak dapat juga. Tidakkah kamu semua takut? Mati dalam keadaan semayang tak diterima? Tak takut? Kalau takut betul, mestilah usaha ni tak ada takut betul tu. Relax aja, banyak duit dulu. Untuk dapat khusyuk semayang ni kemudian. Duit banyak dulu. Itu masalahnya. Dia tepis. Tak, bukan duit banyak dulu. Khusyuk semayang dulu. Yang paling penting khusyuk semayang ni sebab itu menunjukkan iman kita sampai tahap yang tinggi yang Allah kurniakan kita khusyuk semayang. Khusyuk semayang bukan boleh dapat dengan usaha. Usaha banyak semayang, banyak tak boleh buat. Khusyuk semayang ni dikurniakan dan ditarik apabila kita tak dapat iman tahap yang patut kita dikurniakan khusyuk. Orang beria-ia nak khusyuk semayang, jangan makan makanan subhat. McDonald, Kentucky Fried Chicken lah. Ini sebab apa? Ustaz bagi tahu macam tu.
Nak dapat khusyuk semayang, jangan makan makanan suhat. Umumnya semua ustaz beritahu tu. Betul ke tu? Cubalah, try. Tak makan makanan suhat. Macam ni Zaidi. Kan? Dia bukannya tak makan McDonald kan? Semua makan lain semua tak makan. Khusyuk tak semayang kau? Tak. Tak makan dia McDonald. KFC semua tak ada. Ya, tapi khusyuk semayang dia? Tak ada. Lama dia tak ada makan. Dia kurang makan lagi. Zuhur tak makan, malam tak makan. Tapi khusyuk semayang dia? Tak. Itu maknanya salah. Jadi macam mana ustaz tak nak ajar? Semayang dia sendiri tak khusyuk. Dia tak tahu tu. Khusyuk ni kurniaan. Jadi perkara pertama sekali diangkat dari dunia ni. Diangkat. Tak dibagi pada siapa pun. Ialah khusyuk semayang. Maksudnya perkara yang pertama ditarik. Rahmat yang pertama. Yang ditarik daripada manusia ni tak dibagi pada siapa pun. Ialah khusyuk. Sebab tidak ada antara manusia di dunia ni waktu itu yang ada tahap iman untuk dikurniakan khusyuk. Itulah jawapan maksudnya. Kenapa? Sebab semua manusia waktu tu tak buat kerja. Yang mana hak kalimah ni ditunaikan. Jadi bila hak kalimah ni tak ditunaikan, maksudnya iman tak ada. Amal baik tak ada. Tentulah khusyuk semayang yang pertama ditarik. Jadi akan ada dalam satu jemaah, kata Nabi. Bukan sekarang, dari dulu lagi. Ramai orang, ribu orang. Nampak gegar, 100,000 semayang. Saya nak dapat pahala banyak, semayang tempat besar. Saya tak mau semayang kat surau ni, saya mau kat masjid, ramai orang. Semayang kan. Konon dapat pahala. Rupanya sana tak khusyuk, yang masjid besar pun tak khusyuk, yang ribu-ribu pun tak khusyuk. Semua semayang tak diterima. Kalau ada satu orang aja yang khusyuk, semua semayang tu diterima. Tapi tak ada. Satu amalan haji itu tak diterima. Datang 1.5 juta. Buat haji semua tak betul. Sebab semayang semua tak betul. Pertama semayang tu tuan. Kat haji ni kita kena semayang. Tak semayang, kalau semayang pun tak kabul, boleh haji kabul. Jadi Rashidi ni kalau pergi haji, umrah tak kabul, semayang dia tak kabul. Kabul ni nak khusyuk tuan. Khusyuk ni mana ingat Allah. Kan? Tak ingat-ingat lain. Memanglah Allah tu tak adalah bagi 100%. Mana kalau kita ada 55 khusyuk, 45 tak khusyuk, boleh terima juga tu. Diterima khusyuk. Beyond some mark lah. Allah yang tahu tu. Tapi ni lebih tak khusyuk lagi daripada khusyuk. Sehingga kan lepas semayang tak tahu bila tiba-tiba berhenti je. Rashidi nampak gaya khusyuk, aku tengok berdiri dengan semua kan. Gaya-gaya khusyuk. Nama kata Nabi, pura-pura khusyuk. Nifak dalam salat. Nifak. Jadi di zaman Nabi dulu banyak yang dapat khusyuk. Sebab iman mereka semua tinggi-tinggi. Sebab mereka tunaikan hak kalimah. Jawapannya mesti ada sebab. Kenapa tak dapat khusyuk? Sampai sekarang tak tahu sebab orang Islam seluruh dunia. Kamu tak dapat khusyuk sebab tidak tunaikan hak kalimah. Bila kamu tak tunaikan hak kalimah, kalimah tu tak masuk dalam hati kamu. Allah tak masuklah. Bila tak masuk ke tahap yang Allah mahu, mana dapat khusyuk? Sebab apa? Bila kita punya iman ni tak sampai tahap Allah SWT lebih-lebih lagi kita orang syirik. Kan? Syirik tu dah belum habis lagi. Ada lagi macam Syed Rashidi, macam Samad. Dia syirik ada. Tapi dah bawah daripada level yang ni kan. Sikit lah. So syaitan masih lagi ngok kat dia. Jadi dia tak ada khusyuk sembahyang. Dia kena tahap iman yang mana syaitan tu langsung tak boleh kacau. Dia mati atau sakit. Syaitan. Kalau dia masih belum mati, tak boleh.
Jadi kita punya syaitan kena mati. Halo. Allah matikan. Syaitan kita tak kacau-kacau lah. Jadi bila kita baca Al-Fatihah tu, semua kita ingat lah. Tapi cuba Zaidi baca, Rashidi baca, tak ingat apa baca tu. Namanya orang tak ingat baca ni, orang mengigau, faham tak? Yazid? Mengigau. Yazid sama. Baca memang pandai Yazid, huruf Arabnya, tapi dia khusyuk tak ada dalam sembahyang. Kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, itu sebabnya tak dapat khusyuk dah, sebab syaitan kita tak mati. Ada lagi dia punya power nak mengacau. Banyak sikit je lah. Jadi bila Samad sembahyang, dia ingat macam-macam. Samad? Bila tanya, Samad khusyuk? Tak. Macam Anzala lagi, salat khusyuk tak? Tak. Salat khusyuk salah? Tak. Dia dah memang sure dah. Dia bukan ragu-ragu lagi nak cakap tak tu. Dah confirm. Kan? Tak khusyuk. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini perkara yang kita semua kena fikir. Kenapa saya tak dapat ni? Macam Ammar Sufyan. Mana ada khusyuk semayang dia? Tapi kerana semayang dengan saya, semayang mungkin tak khusyuk, semayang saya khusyuk. Allah terima semayang saya, terima juga semayang dia. Sebab itu kena semayang bersama saya. Bukannya kamunya bagus, tapi berapa banyak nak bayar saya? Urut saya pun tak nak. Cabut lari semua. Kan? Tak mau. Betapa banyak dengan izin Allah saya buat baik aku. Semayang kamu diterima. Namun tak ada sedari semua. Semua tak sedari. Ingat macam dia. Berapa banyak ilmu yang diajar. Belajar sikit je dah boleh kata Ali, kalau orang ajar aku sikit pun kau dah jadi hamba dia. Apa lagi saya, berapa banyak aku belajar. Jadi kena sedar dia. Rashidi tak sedar dia. Jadi tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kerja mengajak manusia kepada kebaikan sebagai kerja menunaikan hak mengucap. Jadi selepas mengucap, pertama kena buat kerja ni. Bukan semayang. Kena betul faham hadis ni. Hadis ni tak faham je. Ada tulis kat mana zakariah ada. Dalam Fadilat Tabligh kan? Kitab apa? Dalam kelebihan kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Ada, tapi ada orang tabligh faham? Tak faham. Dia ingat ajak orang keluar tu dah mencegah mungkar. Ini bukan mencegah mungkar. Ajak orang keluar. Berapa jemaah keluar, berapa orang keluar. Fikir berapa orang keluar. Itu je kerja jemaah tabligh. Dia orang kata dah mencegah mungkar. Tak. Kena betul faham. Ada yang tak faham. Mencegah mungkar ini mencegah yang besar punya mungkar. Yang besar mungkar tak mau mengucap. Itu orang tabligh tak faham. Seluruh tabligh tak faham. Termasuk ulama' dia. Termasuk ulama' dia yang besar, yang janggut besar, yang bangga kan. Semua tak faham. Ada dia yang faham. Kalau dia yang faham tentu dia mau buat. Bila saya bagi tahu dia kita kena dakwah orang bukan Islam ni. Tak nak. Beria tak nak. Orang tabligh. Semua 35 orang elders tabligh surround saya dekat Tonggi tahun 2009. Bagi tahu saya. Maksudnya di antara itu supaya saya berhenti lah. Jangan buat dakwah bukan Islam. Dia orang tak ada cakap lah. Saya bilang kalau kamu tak setuju saya buat dakwah ni, saya keluar dari tabligh. Saya cakap dengan dia. Kamu boleh buang saya bilang. Surah pun boleh tanggal. Saya tak mau ni semua. Sambil saya mau buat kerja ni. Berjaya saya bagi tahu dia. Dia orang tak mau. Biar hilang nasuhah. Asal jangan kita buat dakwah bukan Islam. Nasuhah hilang tak apa. Kata Profesor Abdul Rahman, tabligh macam lautan. Nasuhah hilang tak ada apa. Itu dia maksud dia. Dia cakap tu, dia kata dia cakap benar. Kita hilang nasuhah tak apa. Tabligh macam lautan. Hari ni kamu boleh tanya dia, kalau
Dia ada cakap dekat saya. Kalau dia masih ingat, Profesor Rahman Madras, antara buzuk tabligh. Dia orang sangat sayang kat saya. Dia orang pujuk saya. Profesor Rahman, Profesor Sanaullah, berjaya mujuk saya. Saya tak boleh tidur, kata Profesor Rahman semalam. Saya mikirkan awak. Dia sangat sayang kat saya. Tapi dia tak faham apa saya cakap kat dia. Saya pun tak boleh buat apa lah. Lepas tu saya tak mau buat tabligh lah. Dia tak mau buat mencegah mungkar, menunaikan hak kalimah. Rashidi faham semua ni? Tak ada. Rashidi ni ikut aja lah. Faham tak ada? Banyak orang tak faham. Sama dia nak ikut aja atau tak nak ikut. Yang rasa faham pada saya lagi, boleh faham, dia tak nak ikut lah. Yang rasa bodoh, ikutlah. Yang rasa bodoh ni sikit. Orang macam Zaidi ni tak rasa bodoh. Mana dia ikut? Kan? Dia kata saya pun pandai daripada Dr. Naswar tu. Lebih kurang je. Kita pun orang lama juga. Kata orang lama, apa nak asal ikut Dr. Naswar je. Orang lama-lama macam tabligh. Jangan cakap, kenapa nak ikut Naswar? Ikutlah kita. Kita pun orang lama juga. Dah. Kita pun syurah juga. Itu jadinya. Jadi dia orang semua fikir, dia orang pun boleh faham. Allah tak bagi faham kat dia orang. Allah bagi faham kat saya. Itu masalahnya. Tapi tak nak juga mengaku Allah bagi faham kat saya, tak bagi faham kat dia. Macam Zaidi. Jadi tak ikutlah. Jadi tak ikut, tak dapatlah faedahnya. Tak? Yang bagi faham hadis tu dekat saya Allah. Menunaikan hak kalimah ni. Jadi rukun Islam tu yang pertama bukan mengucap kalimah aja. Dia kena ditambah mengucap kalimah dan menunaikan hak kalimah. Itu lepas tu nak kena elaborate pula lah apa menunaikan hak kalimah tu. Atau kita cakap mengucap kalimah dan menjalankan kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu lebih mantap lagi. Mau tambah rukun Islam, dia ada kurang sekarang. Yang nombor satu tu tak boleh mengucap saja. Sebab dia ada hadis. Setiap orang yang mengucap akan dapat faedah. Hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana. Melainkan dia abaikan haknya. Ditanya sahabat, apakah haknya ya Rasulullah? Apabila mungkar dilakukan terang-terangan, boleh dilihat, tak mencegah. Itu sebablah yang hanya hadis ni tak boleh faham dia. Patutnya rukun Islam pertama bukan mengucap aja yang hari ni dibuat, kena ditambah. Kita tak boleh menambahkan, menurunkan apa-apa dalam agama, tapi ada sebab kita ada hadis je, hadis sahih. Dan ada Quran pula. So kita buat kerja tu. Di mana tempatnya kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Sangat penting. Dalam rukun Islam tak ada. Sangat penting, lebih penting dari solat lagi dalam Quran tu. Di mana tempatnya? Dia orang ulama semua tak fikir. Bodoh semua. Sampai ke hari ni. Sehinggalah datang Dr. Naswar. Ada orang lain cakap, tak ada. Saya tak boleh Dr. Naswar kan ulama. Itulah jawapannya. Tak nak ikut, tak nak ikut. Baca tafsir kau, tak nak. Walau betul tak nak ikut. Dia bukan ulama. Dia tahu ke saya ulama ke tidak? Yang tahu saya ulama tidak bukan dia orang, Allah Taala. Ini tak saja-saja buat label, bukan ulama, doktor. Dia bukan ulama. Orang panggil dia pun bukan ulama, panggil doktor. Ini bukan masalah panggil, masalah Allah iktiraf dia. Ulama ke tidak? Kalau Allah tak iktiraf dia ulama, kenapa dia boleh tafsir Quran? Oh tak. Walaupun dia tafsir Quran, tapi bukan ulama, kita tak boleh terima. Macam itu punya bodoh datangnya manusia di dunia ni. Salah satunya dari Ustaz kat Baling yang bagi tahu Hazri. Mungkin banyak lagi orang ada, saya tak tahu aja. Jadi tuan yang mulia, hadis tu ada, Quran pun ada. Di mana tempat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Mesti dia ada dalam rukun Islam. Di mana tempatnya? Di nombor 1. Pertama sekali di dunia. Tapi saya tak ada kuasa sekarang nak tukarkan ni semua, nak bagi tahu kat dia orang semua. Tak ada kuasa. Yang 5-6 orang yang dengar ni pun tak tahu faham ke tidak, dan nak buat ke tidak. Jadi yang pertama ialah mengucap kalimah dan menunaikan haknya. Menunaikan haknya, menjalankan kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cara Muhammad SAW, bukan cara sendiri. Dengan niat apa Allah suka, sehingga Allah suka. Okay guys.